Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir fa inna ta'sira kulla 'asir 'alaika yassir. Allahumma tammimna bil khair. Allahumma tammimna bil khair. Allahumma tammimna bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Assalamualaikum Fadil Tuan Imam, yang bahagia Tuan Pengurusi, Barisan Ahli Jawatan Kuasa, Ashabul Fadilah, para asatizah, bahagia datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan hajah, sidang Jumaah dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, tuan-tuan, pada malam ini kita dapat bersama-sama dalam siri kuliah maghrib kita seperti mana yang dijadualkan, dan rasanya tak terlambat lagi lah, pasal kita masih lagi dalam bulan Syawal. Untuk saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin sebab Raya Awal. Itulah ceritanya. Malam ini insya-Allah kita akan jelaskan. Dan tuan-tuan, alhamdulillah pada malam ini seperti mana yang telah diumumkan oleh Tuan Pengurusi, dan juga seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat lihat di skrin hadapan ini, insya-Allah tuan-tuan, pada dalam siri kuliah maghrib kita yang biasa kita baca buku ataupun merujuk kepada buku tentang tarikh tasyrik, InsyaAllah tuan-tuan, pada malam ni saya nak ambil sedikit kesempatan untuk berkongsi sedikit maklumat berkaitan dengan isu yang saya rasa semua sedia maklum, dan mungkin sebahagian besar pun dah tahu asbab. Kalau kita kata asbab ayat Quran tu asbabun nuzul dia, kalau hadis tu asbabul wurud dia, kenapa isu yang baru-baru ni boleh katakan mengejut jugalah, sebab tarikh Hari Raya Aidilfitri tidak sama seperti mana yang tertera dalam takwim, sehingga pelbagailah andaian, spekulasi dan sebagainya telah dibuat oleh pelbagai pihak. Sebelum daripada itu pun dah ada desas-desus dan juga viral lah beberapa video dan juga beberapa maklumat yang disebarkan untuk cuba nak menjelaskan hal ini. Baik. Jadi tuan-tuan, pada malam ni insya-Allah saya cuba untuk memberikan beberapa penjelasan supaya kita dapat faham tuan-tuan. Kalau kita nak jelaskan dari sudut fiqh dan juga falak itu, mungkin dia ambil masa yang cukup panjang lah, sebab perbahasannya adalah satu perbahasan yang kita kena jelaskan sudut fiqh dan jelaskan sudut falak, tetapi bolehlah kita rangkum sekali pada malam ni secara rumusan ringkas. Baik tuan-tuan. Untuk memukadimahkan tuan-tuan, pada malam ni sajalah saya tayang slide ini di hadapan ya. Kalau tuan-tuan dapat lihat dekat slide itu ada gambar anak bulan. Halus saja di atas perkataan huruf MEN tu. Ada anak bulan. Itulah bentuk anak bulannya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dia sangat halus lah. Halus je tu. Dan itu adalah anak bulan Ramadan yang lepas. Anak bulan Ramadan lepas. Ini bukan Syawal, anak bulan Ramadan yang lepas ya. Okey, baik. Kami tuan-tuan pada hari 29 Ramadan yang lepas tengok anak bulan tidak kelihatan. Jadi kami sambung sehari lagi, pergi lagi tengok anak bulan pada hari yang 30 Syaban itu, untuk memastikan bahawa kiraan dan juga penetapan 1 Ramadan kita tepat, insya-Allah. Baik tuan-tuan. Tuan-tuan, secara umumnya kalau kita dapat lihat, kita di seluruh dunia Islam ini ada terbahagi kepada 3 penetapan 1 Syawal. Ada negara yang menyambut 1 Syawal pada 1 Mei. 1 Mei, di mana kalau kita lihat 1 Mei ni kita baru tengok anak bulan. Kita bersamaan dengan 29 Ramadan, tetapi sebahagian negara itu Afghanistan, Mali, Nigeria telah pun sambut Hari Raya Aidilfitri pada 1 Mei ni. Dan kebanyakan negara termasuklah kita Malaysia merayakan Aidilfitri pada 2 Mei, itu pada hari Isnin.
dan boleh dikatakan sebahagian besar juga tuan-tuan negara-negara Islam dan juga negara-negara yang ada penduduknya Islam ramai yang menyambut Aidilfitri ini pada 2 Mei. Termasuklah kita di Nusantara ini, Malaysia, Brunei dan juga Indonesia, dan juga negara-negara Arab seperti Saudi dan sebagainya, termasuklah Mesir. Dan tuan-tuan ada juga yang merayakan Aidilfitri ini pada hari Selasa yang bersamaan dengan 3 Mei, iaitu negara Bangladesh, Iran, Pakistan dan juga negara jiran kita Singapura. Jadi kalau kita dapat lihat tuan-tuan, ada 3 hari yang berbeza. Ada yang raya hari Ahad, ada yang raya hari Isnin, ada yang raya hari Selasa. Ada yang raya 1 Mei, ada yang raya 2 Mei, ada yang raya 3 Mei. Tetapi tuan-tuan sepakat semua kalau kita lihat, walaupun ada perbezaan di sini, sepakat semua untuk merayakan Aidilfitri ini sembahyang raya pada 1 Syawal. Dia tak ada sembahyang 2 Syawal, tak ada sembahyang 29 Ramadan. Semuanya sambung Aidilfitri ini pada 1 Syawal. Baik. Jadi inilah tuan-tuan senario yang dapat kita lihat dalam dunia Islam kita pada hari ini. Ada 3 hari sampai 3 hari. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah sekalian, bila kita nak sebutkan tentang nak menyambut Aidilfitri ini, bila kita bicarakan tentang Aidilfitri dan juga puasa, secara khususnya tuan-tuan ada satu hadis ataupun dalam pelbagai riwayat tuan-tuan yang menetapkan kaedah untuk kita berpuasa dan juga berhari raya. Apakah kaedah untuk kita menetapkan 1 Ramadan dan juga 1 Syawal? Iaitu dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW menyebutkan, la tasumu hatta taru hilal wa la tuftiru hatta tarahu fa in ghumma alaikum faqdurulah. Jangan kamu berpuasa sehinggalah kamu melihat anak bulan Ramadan, dan jangan kamu berhari raya sehinggalah kamu melihat anak bulan Syawal, dan kalau sekiranya pada hari itu berawan, faqdurulah, maka takdirkanlah. Jadi tuan-tuan, dalam hadis ini jelas ada satu kaedah yang telah pun diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, bahawa bila kita nak berpuasa, maka tengoklah anak bulan Ramadan. Bila kita nak berhari raya, tengoklah anak bulan Syawal. Jadi tuan-tuan, kaedah yang disebut dalam hadis ini adalah untuk melihat anak bulan. Untuk melihat anak bulan. Sebab apa tuan-tuan, perkara ini saya cuba tegaskan kerana ini adalah asas kepada apa yang kita laksanakan dalam dunia Islam pada hari ini. Maknanya tuan-tuan, kalau kita lihat kenapa kita pergi melihat anak bulan untuk menetapkan Ramadan, Syawal juga Zulhijjah, kerana ia adalah suruhan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kaedah tuan-tuan dalam perbahasan fiqh. Baik. Cuma tuan-tuan, orang akan bertanya pula, bila kita nak melihat anak bulan? Maka di sinilah tuan-tuan, berdasarkan kepada apa yang kita faham, berdasarkan kepada apa yang bukan kita faham tuan-tuan, berdasarkan kepada apa yang boleh kita lihat dari sudut sistem takwim qamariyah itu. Sebab bila kita sebut tentang hilal ini, kita ada 2 jenis takwim kan. Satu takwim qamariyah, satu takwim syamsiah. Qamariyah ini merujuk kepada peredaran bulan, syamsiah itu merujuk kepada peredaran matahari. Maka dalam konteks qamariyah tuan-tuan, nak melihat anak bulan itu kena lihat pada hari ke-29. Kena lihat pada hari ke-29. Mesti lihat pada hari ke-29. Dia tak boleh lihat pada hari ke-28. Dia tak boleh lihat pada hari 27. Dia tak boleh lihat pada hari 25. Salah dari sudut kaedahnya. Sebab untuk menentukan sama ada anak bulan itu dapat dilihat ataupun tidak, lihat pada hari ke-29. Sama ada nampak ataupun tidak anak bulan, itulah yang akan mempengaruhi bila kita nak tetapkan 1 ataupun esok tu jadi 30 hari bulan. Itu kaedah dia. Kaedah dia. Baik. Dan tuan-tuan, dalam konteks kita di Malaysia, kita menggunakan satu kaedah yang telah pun digunakan pakai tuan-tuan sejak daripada tahun 1980-an. Ini bukan benda baru. Bukan benda baru. Dan kalau saya kira tuan-tuan, Datuk sekian pernah berhadapan dengan situasi tahun 1982, 1983. Itu pelbagai jenis versi cerita yang saya dengarlah daripada orang lama berkaitan dengan peristiwa tersebut. Tak apalah. Tetapi yang baiknya selepas daripada itulah tuan-tuan, telah diputuskan satu kaedah yang diguna pakai oleh seluruh negeri-negeri di Malaysia, iaitu menggunakan satu kaedah dinamakan ru'yah dan hisab. Ru'yah dan hisab
berdasarkan kepada kriteria imkanur ru'yah. Okey, baik. Dalam kaedah ini, secara mudahnya tuan-tuan, setiap kita nak menetapkan Ramadan, Syawal, dalam konteks ini kita bicarakan tentang Ramadan lah tuan-tuan. Bila kita nak menetapkan Syawal, maka kita perlu melihat anak bulan pada hari yang ke-29 daripada bulan Ramadan. Kita perlu melihat anak bulan Ramadan, anak bulan Syawal pada 29 Ramadan. Sebab apa? Sebab yang saya sebutkan tadi, kerana dari sudut disiplinnya, dari sudut kaedahnya untuk menetapkan bilakah masuknya Syawal, maka kena ru'yah pada hari ke-29 daripada bulan Ramadan. Kalau nak menentukan pula permulaan Ramadan, tengok pula anak bulan pada 29 Syaban. Jadi itulah kaedah dia tuan-tuan. Maka dalam kaedah yang kita pakai di Malaysia, ketika mana kita melihat anak bulan Syawal itu, kalau sekiranya nampak, maka esok akan ataupun malam, katalah maghrib tadi kita lihat anak bulan Ramadan, kan? Maghrib tadi kita lihat anak bulan, minta maaf tuan, anak bulan Syawal, tukar lagi Ramadan Syawal. Kita melihat anak bulan Syawal maghrib tadi, maka katakanlah nampak, maka ketika itu tuan-tuan, malam itu akan diisytiharkan ataupun akan diumumkan sebagai permulaan daripada bulan Syawal. Itu kaedah dia. Nampak anak bulan Ramadan, isytihar bahawa malam itu dah mula dah satu Syawal. Sebab permulaan hari dalam Islam ni tuan-tuan, dia bermula daripada waktu maghrib. Permulaan hari dalam Islam bermula daripada waktu maghrib. Dia bukan mula daripada 12 malam baru mula hari yang baru, tak. Dalam Islam permulaan hari itu bermula dengan waktu maghrib. Baik. Kalau sekiranya tuan-tuan anak bulan itu tak nampak, yang tadi cerita nampak, maka akan diisytiharkan akan diisytiharkan bahawa malam itu dah bermulalah satu Syawal. Baik. Katakanlah pula tuan-tuan anak bulan itu tidak kelihatan, maka ketika itulah tuan-tuan kita akan merujuk kepada apa yang kita sebut sebagai kriteria imkanur ru'yah. Apa dia kriteria imkanur ru'yah tuan-tuan? Dalam slide ini tuan-tuan. Baik. Di sini tuan-tuan, kaedah yang saya sebutkan tadi, kita menggunakan kaedah ru'yah dan hisab. Maknanya yang pertama tuan-tuan, kita tengok anak bulan, kalau nampak malam tu kita akan istihar bahawa dah masuk bulan baru ataupun dah masuk satu Syawal. Kalau tak nampak, kita akan rujuk kepada hisab. Kira-kira bagaimana kita nak mengira kedudukan anak bulan tersebut, iaitu anak bulan tersebut hendaklah dipastikan bahawa dari sudut kiraan menyatakan bahawa anak bulan itu wujud dan boleh dilihat. Dua kata kunci dia, wujud dan boleh dilihat. Maksudnya tuan-tuan, sebab dia ada mazhab dalam pengiraan juga. Ada yang kata cukup saja wujud, tak ada frasa boleh dilihat tu. Dia yang dalam konteks kita di Malaysia, kita kena ada dua syarat ni, wujud dan boleh dilihat. Maka untuk memastikan bahawa anak bulan ni wujud dan boleh dilihat, maka dia ada satu syarat minimum. Prinsip tentang anak bulan ni ialah tuan-tuan, dia semakin jauh daripada matahari, semakin mudah dilihat. Kalau dia dekat dengan matahari, semakin sukar untuk dilihat. Contoh tuan-tuan, malam ni kita dah masuk hari ke-16 daripada bulan Ramadan kan. Maka ketika ni tuan-tuan, waktu matahari terbenam di barat, waktu ni tuan-tuan kita akan dapati bahawa matahari bulan terbit di sebelah timur. Maknanya itu kedudukan paling jauh. Jadi waktu kedudukan paling jauh di situlah tuan-tuan, ataupun yang lebih tepat hari ke-15 lah. Waktu hari ke-15 ataupun hari 16 tu kedudukan yang jauh, maka di situ kita akan dapat lihat bulan itu bentuknya purnama. Badrun. Bulan itu dengan bentuknya yang bulat, penuh, yang kita dapat lihat sepenuhnya. Sebab dia makin jauh daripada matahari, maka kedudukannya ataupun bentuknya akan lebih mudah dilihat. Jadi tuan-tuan, dalam prinsip untuk melihat anak bulan ini, kita kena letakkan satu syarat, iaitu anak bulan ni kena jauh sikit, dia tak boleh dekat sangat dengan matahari. Kalau dia dekat sangat matahari, dia tak mungkin boleh dilihat. Dia kena jauh. Maka untuk memastikan jauhnya itu, maka dia letak dua syarat dalam kriteria yang kita pakai di Malaysia. Iaitu waktu matahari terbenam, kalau tuan-tuan dapat lihat kedudukan matahari itu terbenam, maka ketika itu tinggi ataupun altitude bulan ketika itu mestilah tidak kurang daripada 3 darjah.
Ini untuk memastikan bahawa kedudukan bulan tersebut dia tak terlalu dekat dengan matahari. Kalau matahari tu bulan tu terbenam sekali dengan matahari, maka dalam konteks ini tuan-tuan mustahil boleh dilihat. Mustahil boleh dilihat, tak boleh dilihat. Dia kena matahari terbenam dulu baru bulan terbenam. Dalam konteks tu barulah boleh lihat. Dan dalam konteks nak kata matahari terbenam kemudian baru bulan terbenam, dia kena paling kurang waktu matahari terbenam tu tinggi anak bulan tu kena 3 darjah. 3 darjah. 3 darjah. Maknanya kalau kira-kira kita tuan-tuan 3 kali 4 lebih kurang dalam 12 minit. Lebih kurang begitulah. Baik. Dan tuan-tuan dalam konteks ni pula jarak antara bulan dengan matahari itu yang kita sebut sebagai jarak lengkung ataupun dalam bahasa Inggeris sebut sebagai elongation dan sebagainya lah. Dia kena paling kurang tuan-tuan 6 darjah 24 minit. Seperti mana yang tertera dekat slide. 6 darjah 24 minit. Okay, inilah syarat yang kita tetapkan di Malaysia hasil daripada kajian yang dibuat oleh ahli-ahli falak, ahli-ahli astronomi di Malaysia dan juga dibentangkan juga di peringkat Mabim Malaysia, Brunei, Singapura dan juga Indonesia setuju untuk menggunakan kriteria ini. Dan kriteria ini tuan-tuan baru saja diguna pada tahun ni, tahun hijrah ni 1443. 1443. Okey. Sebelum ni nanti insya-Allah saya akan jelaskan kemudian Baik. Okey. Jadi tuan-tuan, saya nak kongsikan data ataupun kedudukan anak bulan pada 29 Ramadan yang lepas. Data ni kita kira berdasarkan kepada kedudukan Baitul Hilal di Pantai Pasir Panjang. Kita di Perak inilah melihat anak bulan di satu tempat saja di Baitul Hilal, Pantai Pasir Panjang di Segari itu. Baik. Kalau tuan-tuan dapat lihat di sini, ketinggian anak bulan itu ketika matahari terbenam, ketinggian dia dah mencapai 5 darjah 22 minit 13 saat. Okey. Sedangkan syarat minimum dia 3 darjah. Maka kalau saya tanya tuan-tuan, altitude ni cukup tak syarat dia? Cukup tak syarat? Cukup. Sebab minimum 3 darjah je, tapi dia dah sampai 5 darjah. Jadi dalam konteks ini tuan-tuan, altitude tak ada masalah. Lepas. Syarat dia lepas. Okey, kita tengok pula pada syarat jarak lengkung ataupun elongasi. Iaitu syarat dia 6 darjah 24 minit. Tetapi dalam konteks 29 Ramadan yang lepas, jarak lengkung bulan ke matahari hanyalah 5 darjah 54 minit 43 saat. Ataupun nak mudah kira tuan-tuan, kita letak 5 darjah 54 minit. Maknanya tuan-tuan cukup tak cukup? Tak cukup. Tak cukup berapa saja tuan-tuan? Kalau maknanya kalau kita buang 43 saat tu lebih kurang dalam setengah darjah lah. Lebih kurang dalam 30 minit sahaja. 30 minit, setengah darjah saja tuan-tuan. Jadi berdasarkan kepada kedudukan anak bulan pada 29 Ramadan lepas, berdasarkan kepada data yang dihitung, menyatakan bahawa anak bulan tidak dapat dilihat. Sebab itu dalam takwim yang telah dicetak oleh Maib dan dalam takwim kalender dan sebagainya, letakkan dalam takwim tersebut Ramadan 1443 Hijrah ni adalah 30 hari. Sebab data hitungan ni kita boleh hitung. Kalau kita nak hitung 29 Ramadan 1449 boleh, kita boleh hitung. Dan kalau sekiranya tak cukup kriteria Imkanur Ru'yah macam ni, maka keesokan harinya kita akan jadikan 30 Ramadan. Gitulah kaedah kita menyusun takwim kita. Okey, baik. Okey, jadi berdasarkan kepada data, anak bulan ini tak boleh dilihat. Dan kita pun faham tuan-tuan, makna data ni adalah berdasarkan kepada adat ataupun kalau tuan-tuan lah, saya bukan orang sains tuan-tuan, tapi kalau orang sains, maknanya kalau kita diminta untuk membentangkan analisis kepada satu kita nak keluarkan satu keputusan. Bila kita analisis satu data tersebut, data itu menunjukkan bahawa bawah daripada ni memang tak nampak, atas daripada ni baru nampak. Maknanya dalam ni tuan-tuan, walaupun dalam konteks tu hanya lebih kurang dalam 30 minit ataupun setengah darjah saja, tetapi based on data, merujuk kepada data, maknanya anak bulan ni tidak boleh dilihat. Kita merujuk kepada data. Baik. Okey. Maka tuan-tuan, okey, ini berdasarkan kepada animasi yang kita jangkakan bahawa anak bulan ni akan nampak dalam bentuk macam inilah. Kalau tuan-tuan dapat lihat di di sini, kita dapati bahawa ini kedudukan bulan sepenuhnya lah. Bulan penuh yang patut kita nampak tu hanyalah di bawah ini saja.
Putih kecil saja tu kan. Putih kecil saja. Maknanya kalau yang tadi Ramadan tu, maknanya separuh, potong lagi separuh tu. Yang Ramadan tadi tuan dapat lihat dalam gambar tadi tu, Ramadan itu potong lagi separuh dia tu, kemudian potong lagi separuh. Dia suku lebih kurang. Suku daripada Ramadan dia tu. Kalau dilihat tak sampai 1% pun daripada permukaan bulan yang bakal kelihatan dalam bulan, dalam ketika mana satu Syawal tadi tu. Baik. Sangat nipis tuan, tak sampai 1%. Okey, baik. Jadi berdasarkan kepada data tadi itu, seperti mana yang ada termaktub dalam kalender, itulah yang kita anggarkan. Baik. Cuma tuan-tuan, kenapa Syawal 1443 ni menjadi satu isu yang dibahaskan sebelum daripada raya, selepas raya pun bahas lagi tuan-tuan, tak habis lagi. Ingat ke kita dah raya awal, maknanya semua orang senyap lah. Pasal raya awal kan semua orang sonok. Rupanya raya awal pun orang marah juga tuan-tuan. Raya lewat pun orang marah, raya awal pun orang marah tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, secara ringkasnya tuan-tuan, boleh disimpulkan kepada dua sebab ni lah. Baik. Seperti mana yang saya sebutkan tadi tuan-tuan, kriteria yang kita pakai ni, yang 3 darjah, 6 darjah, 24 minit ni adalah kriteria yang baru kita gunakan untuk 1443 Hijrah. Bermakna baru mula tahun ni. Baru mula tahun ni. Maknanya kita pakai satu kriteria baru. Sebelum ni tuan-tuan, kita pakai kriteria 2 darjah, tinggi dia, jarak lengkuk 3 darjah, dan ada satu lagi tuan-tuan, umur hilal 8 jam. Umur hilal 8 jam. Jadi ada dulu 3 syarat, sekarang jadi 2. Dan dulu, kalau tuan-tuan tengok secara kasar lah, apa perbezaan antara syarat lama dengan syarat baru? Di mana kalau kita dapat lihat tuan-tuan, kriteria lama, dia kedudukan bulan tu lebih rendah. Lebih rendah. Berbanding kriteria yang baru, bulan tu lebih tinggi. Jadi, boleh kita sebutkan gini, maknanya kriteria baru ni kita menetapkan bahawa nak lulusnya kena tinggi. Syarat lulus dia tinggi. Kalau dulu kita kata apa, periksa contohlah. Contoh nak dapatkan A, graf dia menunjukkan bahawa dia punya persen dia, nak dapat A mesti 80%. Cukup 80% dah dapat A. Tetapi tuan-tuan, tapi kali ini kita naikkan. Jadi 85% baru dapat A. 80 tak dapat A. Contoh gitulah tuan-tuan. Kita naikkan dia punya kriteria tersebut. Baik. Dan di sini tuan-tuan, perbezaan yang agak nyata juga adalah kerana ada syarat umur. Umur hilal di sini. Umur hilal. Yang ini dah tak ada dah umur hilal. Dia tak ada apa-apa efek dah umur hilal tersebut, berapa jam sekalipun. Baik. Maka di sinilah antara salah satu sebab kenapa beberapa, kalau saya tak pasti tuan-tuan dapat ke tidak video yang ini ni. Yang ini. Ada seorang yang bila saya dengar tu, maknanya dia mungkin difahamlah tentang apa yang disebut sebagai hilal, apa yang disebut sebagai imkan ru'yah tu. Okey, video yang bawah ni. Ini. Saya rasa tuan-tuan mungkin dapat. Okey. Dalam video ni diulas bahawa kita akan raya pada hari Isnin, 2 Mei. Sebab katanya anak bulan kita sudah mencapai umur 15 jam. Okey, 15 jam. Kawan-kawan, saya forward video tu dan minta komen. Jadi sebenarnya bila kita lihat bahawa apa yang diulas dalam video ataupun dalam YouTube kan, kalau ada dalam YouTube tu, dia sebenarnya merujuk kepada kriteria lama. Okey, baik. Okey, begini nah. Ini data hilal yang saya kongsikan tadi ni. Memang umur hilal tuan-tuan pada 29 Ramadan lepas umurnya 15 jam. 15 jam. Tetapi dalam konteks kriteria yang baru ni, kita dah tak ambil kira dah umur. Sebab yang lama memang lepas, iaitu umur hilal minimumnya 8 jam. Tetapi dalam kriteria yang baru tak ada dah. Umur dia tak ada dah. Umur dia 15 ke 16 ke, dia tak ambil kira dah tuan-tuan. Dia tak ambil. Yang dikira apa dia? Tinggi dengan jarak lengkung. Dan dalam konteks syarat yang lepas pun, tinggi dengan jarak lengkung pun lepas lah. Sebab tinggi dia 2 darjah, jarak lengkung dia patutnya 3 darjah. Yang kriteria sebelum ni. Tetapi yang kita gunakan pada tahun 1443 Hijrah ni, dia lebih tinggi. Iaitu jarak lengkuk dia yang tak lepas tu, 6 darjah 24 minit. Lebih kurang setengah darjah saja. Jadi tuan-tuan, antara mungkin inilah salah faham yang berlaku kerana ulasan yang dibuat itu merujuk kepada umur hilal.
Sedangkan dalam konteks kita 1443 Hijrah ni dah tak pakai dah umur hilal tersebut. Dan dalam tinggi dan juga jarak lengkuk tu pun kita dapati bahawa tinggi tu cukup, tetapi jarak lengkuk tu pula tak cukup. Okey, baik, itu isu yang pertama. Isu yang kedua ialah seperti mana yang saya sebutkan tadi tuan-tuan, anak bulan pada 29 Ramadan yang lepas ni dia borderline. Setengah darjah lagi tuan-tuan nak dikatakan bahawa anak bulan tu lepas dan mungkin boleh dilihat. Sebab itu tuan-tuan, kalau bila dalam muzakarah yang dibuat, maka diputus ataupun dirumuskan bahawa dalam konteks anak bulan tuan-tuan, 29 Ramadan yang lepas, dia menepati apa yang disebutkan oleh Imam Al-Subki dalam kitab Fatwa. Dia mengatakan bahawa bagaimana kedudukan pada 29 hari bulan itu disebut ihtimal ru'yah ba'idan. Maknanya maknanya kemungkinan untuk diru'yah tu ba'id, jauh, ataupun kita kata nipis. Disebut di sini bahawa sebab kedudukan anak bulan pada 29 Ramadan lepas itu dia borderline. Tinggi dah cukup, cuma jarak lengkuk tu saja sikit lagi, setengah darjah saja. Jadi dalam apa yang kita boleh rumuskan ialah dari sudut data memang tak boleh nampak. Tak boleh nampak. Sebab tu dalam takwim kita tetap 30. Dan kalau tuan-tuan tak ada, saya rasa sahabat-sahabat daripada masjid adalah 2-3-4 orang yang WhatsApp saya tanya, Ustaz, macam mana raya bila? Saya pun base pada data, berdasar pada data tetap juga kita kata anak bulan ataupun Ramadan tadi 30. Tak akan jadi 29 sebab berdasarkan kepada data. Tetapi oleh kerana data ni borderline tuan-tuan, maka dari sudut hati lah tuan-tuan, dari sudut hati. Sebab alhamdulillah lah tuan-tuan, sejak bekerja di Jabatan Mufti tuan-tuan 2003 sampai lah sekarang, kami sebenarnya setiap bulan pergi tengok anak bulan. Memang setiap kali pergi tengok anak bulan tu pun memang hati nak tengok. Hati nak tengok. Terutama bila melibatkan bulan-bulan Ramadan, Syawal, Zulhijjah. Sebab dia punya suspennya itu ataupun dia punya kepuasannya itu lebih lagi. Walaupun anak-anak bulan lain tu nampak juga. Pernah nampak anak bulan Muharram, Safar dan sebagainya. Tapi Ramadan, Syawal, Zulhijjah ni lebih orang kata lebih special lah. Okey. Saya jawab tuan dalam WhatsApp, sahabat-sahabat tanya, tak boleh. Kalau ikutkan data tak boleh. Tapi dalam hati ni moga-moga nampak lah. Sebab data ni borderline. Sempadan kenampakan. Kalau tuan-tuan dapat lihat di sini, yang warna hitam ni semua tak nampak. Semua tak nampak. Yang warna putih tu nampak. Jadi dia duduk antara warna hitam dan juga warna putih ni. Dia punya kedudukan. Ini boleh kita kata jarak ataupun kita kata tinggi, jarak lengkuknya macam ni. Begitu. Okey, baik. Dan kalau kita lihat dalam apa yang dibuat analisis juga oleh pakar-pakar bidang ilmu falak, bahkan di antarabangsa juga, kalau tuan-tuan dapat lihat dalam lengkuk ini, lengkuk ini menggambarkan kepada peluang kenampakan anak bulan pada 1 Mei yang lepas di seluruh dunia. Okey. Dalam konteks ni tuan-tuan, yang warna putih ni, warna putih yang tak ada berwarna ni, maknanya memang kemungkinan nak nampak tu sangat sukar, warna putih ni. Tetapi warna biru ni ada kemungkinan boleh nampak, tetapi dengan menggunakan peralatan. Dan kalau tuan-tuan dapat lihat, Malaysia tu duduk dekat ujung-ujung sekali. Itu saya cuba besarkan sikit gambar tu tuan-tuan. Malaysia duduk kat ujung-ujung sekali tu. Mana tengok ada Sabah, Sarawak antara Malaysia tu duduk kat ujung-ujung lengkuk tu. Peluang kenampakannya duduk kat ujung-ujung tu. Walaupun biru tapi duduk kat ujung. Kalau kita duduk dekat tengah-tengah ni okey lagi kot. Tapi duduk kat ujung tuan-tuan. Duduk kat ujung. Kalau saya gerakkan ni, dekat sini dia punya kenampakannya itu. Okey, baik. Maka tuan-tuan, cerapan pun dilakukanlah pada 1 Mei. Dan seperti mana tuan-tuan sedia maklum, maka anak bulan pun telah diisytiharkan nampak. Dan berdasarkan kepada gambar-gambar yang dikirim oleh para pencerap di seluruh dunia, ini saya kongsikanlah gambar anak bulan Syawal yang lepas. Ini di Algeria tuan-tuan. Di Algeria ada gambar anak bulan tu. Cuba kalau tuan-tuan perhatikan elok-elok di manakah kedudukan anak bulan tersebut. Nampak tak tuan-tuan? Yang ni gambar sini ni. Halus je, dia halus je. Kedudukannya ni, sini.
Ada nampak mouse yang saya gerakkan cursor tu, nampak tak? Itu kedudukan anak bulannya. Calik sikit tu. Untuk di Bahrain, ini tuan. Kalau memang tuan kata tak nampak, memang halus sangat. Memang halus. Okey. Ini Saudi ni besar tuan, pakai CCD, dan kalau ikutkan data, Saudi umur dia dekat 20 jam. 20 jam. Maknanya kalau 20 jam tu, istilah dia memang anak bulan tu dah memang patut nampak lah. Dan pengalaman kami pun memang patut nampak. Ini di Saudi. Dan di Perancis tuan-tuan. Di Perancis pun ada juga sahabat kita mencerak anak bulan. Dan kalau tuan-tuan dapat lihat pun ada di sini. Nampak tak tuan-tuan? Yang ni lebih halus lah. Ini lebih halus sikit. Ni anak bulan. Baik. Jadi tuan-tuan, dah ada dekat Saudi, dah ada dekat Perancis. Jadi mana yang Malaysia punya? Sekejap ya tuan-tuan. Yang ni Malaysia punya. Daripada 29 tempat tuan-tuan mencerak anak bulan, termasuklah kita di Perak, hanya satu lokasi saja yang nampak, iaitu di Labuan. Pada hari 29 Ramadan yang lepas, 1 Mei, kita dapati bahawa di semenanjung Malaysia ni tuan-tuan, boleh dikatakan hampir seluruh negeri-negeri semenanjung Malaysia ni berawan. Hujan tengah hari tersebut sampai ke petang. Berawan. Dan kita di Pantai Pasir Panjang pun, ketika mana kita mencerak tersebut, dalam pukul 5 tu pun dah tak nampak lagi matahari tuan-tuan. Sampai pukul 6 lebih tu baru nampak matahari sekejap, lepas tu hilang balik. Jadi tetapi bila kita lihat tuan-tuan data awan di sebelah Sabah, Sarawak, termasuklah di Labuan dan juga Brunei, menunjukkan bahawa anak bulan itu menunjukkan kedudukan awan tu sangat kurang. Bahkan kalau kita tengok dalam tu, tak ada awan-awan yang kita kata bawa hujan, awan cumulonimbus, tak ada. Terutama di sebelah pantai barat tu tak ada. Tempat tengok anak bulan tu belah tu tak ada, tuan-tuan. Jadi suasana awan yang berbeza di antara semenanjung Malaysia dan juga Malaysia Timur, Sabah, Sarawak. Okey. Itu kecil, saya besarkan sikit tuan-tuan. Kalau boleh nampaklah. Itulah bentuk anak bulan yang nampak di Labuan. Nampak di Labuan. Okey, nampak di Labuan. Jadi berdasarkan kepada hitungan kita ataupun berdasarkan kepada apa yang kita hitung, maknanya dalam konteks ini tuan-tuan, asalnya kita menyangkakan bahawa anak bulan tu tak boleh dilihat kerana 30 minit lagi dia nak lepas bahawa dia boleh dilihat. Tetapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala, anak bulan itu telah berjaya dicerak, telah berjaya dilihat. Maka dalam konteks yang saya sebutkan tadi, kita pakai kaedah ru'yah dan hisab. Maka bila anak bulan kelihatan, maka ketika itulah diisytiharkan malam itu bermulalah 1 Syawal. Sebelum tuan-tuan bertanya, saya jawab terus. Jadi inilah yang akan menjawab kenapa tak umum awal-awal. Ada orang tanya tuan-tuan, kenapa tak umum awal-awal, kenapa tak umum 2 hari sebelum, kenapa tak umum seminggu sebelum. Ini buat kerja last minute, dia kata. Saya pun, orang budak-budak kata apa, saya tak boleh brain tuan-tuan. Tak boleh nak fikir macam mana nak jawab soalan tu. Kaedah dia macam saya sebut awal-awal tadi, sebab kaedah untuk menetapkan 1 Ramadan 1 Syawal ni, lihat anak bulan pada 29. Jadi malam tersebut barulah kita tahu, dan nampak anak bulan, barulah kita tahu sama ada malam tu akan jadi 1 ataupun jadi 30 Ramadan. Okey, baik. Dan janganlah disalahkan penyimpan usaha raja-raja ni lah. Kesian pula saya nampak ada gambar macam-macam lah. Mungkin tuan-tuan tak ada lah kot. Sebab penyimpan usaha raja dia hanya mengisytiharkan sahaja bagi pihak YDPA setelah menerima laporan. Baik tuan-tuan, boleh tak saya buka sikit soalan Tuan Musi? Kalau sekiranya ada, dalam dua soalan lah, kalau sekiranya ada. Kalau tak ada, lagi baguslah. 8 jam, okey. Tuan Haji, kita bertanya yang dikata 8 jam ni. 8 jam ni istilah dia umur anak bulan. Kaedah dia kita ambil waktu bulan terbenam tolak dengan waktu istimak. Istimak tu adalah pemisahan antara bulan lama dengan bulan baru. Waktu istimak tu tuan, bulan ni dia gelap, dia tak boleh nampak.
hitam sepenuhnya. Disebut fasa muhaqun, fasa yang gelap sepenuhnya, memang tak boleh nampak. Jadi waktu tu dalam bahasa Inggeris, dalam astronomi tuan-tuan, orang putih sebut ni new moon. Bagi mereka itulah new moon. Bagi kita umat Islam itu bukan new moon. New moon kita adalah hilal. Jadi nak mengira umur hilal tu, dia ambil waktu bulan terbenam tolak dengan waktu istimak. Istimak tu adalah waktu fasa matahari dan bulan tu duduk di atas satu, apa ni kita kata pun dalam bahasa mudah dia, kalau kita tengok matahari dan bulan tu duduk sama macam ni. Kalau saya boleh buat sikit dia punya kedudukannya tuan-tuan. Yang dikatakan matahari bulan waktu istimak tu, kedudukan bulannya macam ni. Kedudukan bulannya macam ni. Kalau tuan-tuan boleh nampak. Bulan tu duduk hampir ataupun satu baris dengan matahari. Ini waktu ni dia boleh duduk sini, dia boleh duduk sini, dan dia boleh duduk depan matahari. Kalau duduk depan matahari tu jadi gerhana tu. Gerhana matahari tu. Jadi dalam konteks tu kita ambil waktu yang dikatakan istimak tu, ambil pula dengan waktu bulan terbenam, maka kita akan dapat umur hilal. Itu kaedah macam mana nak mengira umur hilal. Okey, baik. Soalan pertama. Soalan kedua. Faktor tukar kriteria ni ke maksudnya? Saya tak dapat lagi soalan tu. Maksudnya kriteria ni ke ataupun 238 ni tukar kepada 364 tu? Okey, faktor dia, baik. Sebenarnya ini adalah sebahagian daripada ijtihad. Kalau ulama-ulama fiqh ada ijtihad, maka ahli falak, ahli orang sains pun ada ijtihad jugalah. Berdasarkan kepada kajian mereka buat selama 30 tahun, setelah menggunakan pakai kriteria 2, 3 dengan 8 ni, menunjukkan bahawa anak bulan dalam syarat minimum ni tak dapat dilihat. Dan dalam rekod menunjukkan bahawa syarat yang paling minimum adalah 3 darjah 6 darjah 24 minit. Ini yang minimum dalam tempoh 30 tahun. Maka sebab itulah kita menukar ataupun menaikkan lagi syarat imkan ru'yah tersebut supaya dia sesuai dengan data baru yang kita dapat, iaitu dalam 30 tahun menunjukkan bahawa dengan 2, 3, 8 syarat kriteria imkan ru'yah yang kita pakai sebelum 1443 itu tak boleh dilihat. Dan diputuskan bila lihat pada set data menyatakan bahawa 3 darjah 6 darjah 24 ni adalah yang minimum yang boleh dilihat. Dan tuan-tuan, ini saya kena confirmkan balik, apa yang dicerap baru-baru ni dalam konteks Syawal yang lepas adalah satu penemuan baru dalam dunia falak. Sebab antaranya mereka mencerap tuan-tuan dengan menggunakan peralatan teleskop dan juga menggunakan bantuan kamera dan lihat dekat komputer. Jadi berdasarkan kepada fatwa mufti-mufti kita, boleh kaedah tersebut dengan ada beberapa syarat yang disebutkan, mungkin tak sempat saya sebutkan. Maka dengan menggunakan kaedah tersebut, anak bulan tu boleh dilihat walaupun kurang daripada 6 darjah 24 minit. Jadi setakat yang saya tahu, maknanya itu adalah satu penemuan baru dan akan di-verify pula di peringkat antarabangsa selepas ini, insya-Allah. Boleh. Maknanya kriteria ini dia adalah ijtihad. Maknanya mungkinkah kriteria 1443 3 darjah 6 darjah 24 ni berubah? Ya, mungkin berubah. Mungkin berubah. Dia berdasarkan kepada ijtihad ahli-ahli falak untuk menetapkan anak bulan yang paling awal boleh dilihat. InsyaAllah boleh? Okey. Saya rasa setakat sajalah dulu insya-Allah tuan-tuan. Dua soalan yang saya dapat jawab. Saya raihkan, minta maaf kalau sekiranya penjelasan ini mungkin kurang jelas ataupun jawapan saya kurang jelas. InsyaAllah pada masa-masa akan datang ataupun selepas ini bolehlah kita berbincang balik insya-Allah. Wallahu taala alam. Aku lihat hadza, astaghfirullahalazim.